Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dari masa ke semasa atas segala kurniaannya, segala nikmatnya, khususnya taufik dan hidayah yang dikurniakan kepada kita semua untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan sentiasa berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi di bawah tajuk doa-doa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu yang tertentu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ghammun aw karbun yaqulu hasbiyar rabbu minal ibadi hasbiyal khaliqu minal makhluqin hasbiyar raziqu minal marzuqin hasbiyalladzi huwa hasbi hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa oleh kesedihan, dilanda kesedihan ataupun kesusahan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan membaca doa hasbiyar rabbu minal ibadi, cukuplah untukku Rabb, yakni Allah Subhanahu wa taala yang memeliharaku daripada keburukan semua hamba-hambanya. Hasbiyal khaliqu minal makhluqin, cukuplah untukku Al-Khaliq, zat yang maha pencipta, daripada keburukan segala makhluk yang dicipta. Hasbiyar raziqu minal marzuqin, cukuplah untukku zat yang maha memberi rezeki daripada segala keburukan makhluk-makhluk yang diberi rezeki. Hasbiyalladzi huwa hasbi, cukuplah untukku yang dia itu adalah zat yang dapat mencukupkan aku. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah untukku Allah dan dialah sebaik-baik wakil. Hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah untukku Allah yang tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Rabb kepada arasy yang maha agung. Jadi ini doa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda dilanda kesedihan ataupun kesusahan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam serahkan
urusan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Kerana dialah sahaja satu-satunya zat yang dapat mencukupkan kita, yang dapat membantu kita. Tanda seseorang makhluk ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masa, setiap keadaan dia bertakluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak kita berhubung dengan dia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan hamba-hambanya. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak diminta bantuan, lebih banyak diminta pertolongan, lebih Allah taala suka pada makhluknya, pada hamba dia. Dia tak macam makhluk, lagi banyak kita minta, lagi dia jadi tak suka. Minta kali pertama okey lagi, kali kedua okey lagi, banyak kali mari orang hok tula je, marah. Akhir sekali tak mau jumpa dah. Tak mau jumpa, pergi tak ada. Tapi Allah tak. Bila kita serahkan urusan kita pada Allah, berdoa pada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan kita. Allah taala lebih suka pada kita. Dan inilah yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua, khususnya manusia ni. Waktu dia gembira, susah sikit nak ingat ke Tuhan. Waktu senang, waktu senang dia gembira, dia tenang, ni dia payah sikit. Waktu yang paling senang manusia ni untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, waktu susah. Itu pun berlaku pada sesetengah orang. Dalam keadaan susah pun masih lagi tidak dapat ingat Allah. Masa susah pun masih lagi tak dapat ingat Allah. Dia cari benda lain dulu. Dah habis dah ikhtiar, barulah serah pada Allah. Kaedahnya ialah kita serah pada Allah dulu, kita minta dengan Allah dulu, lepas tu baru kita ikhtiar. Sebab tempat pengaduan yang pertama sekali, tempat untuk kita mengadu, hak pertama sekali Allah lah. Waktu tempat asal dia tu, tempat kita nak minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji dah dengan Allah Ta'ala, akan dikau kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami minta tolong, minta pertolongan. Kita janji nak minta hanya pada Allah. Maka sayugianya bila berlaku apa-apa, yang pertama sekali kita rujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama'i wa qala subhanallahil azim, wa idza ijtahada fi ad-du'a'i qala ya hayyu ya qayyum. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada baginda sesuatu urusan yang penting, ataupun ada satu-satu perkara yang menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam rasa sedih, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke langit dan berdoa, subhanallahil azim. Subhanallahil azim, maha suci Allah Subhanahu wa taala
zat yang maha agung. Dan apabila baginda bersungguh-sungguh di dalam doa, baginda membaca ya hayyu ya qayyum. Ini antara puji-pujian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan semasa berdoa, dan doa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam keadaan bersungguh-sungguh. Ya hayyu, wahai zat yang maha hidup, tidak akan mati. Ya qayyum, wahai zat yang mentadbir, yang maha mentadbir segala maslahat-maslahat hamba-Nya. Qayyum dalam bahasa Arab dipanggil sirah mubalaghah. Maksudnya bukan sahaja mentadbir, Allah Ta'ala bersungguh-sungguh mentadbir urusan hamba-hambanya ni, maslahat-maslahat hamba ni. Bahkan ada sebahagian ulama mengatakan perkataan ya hayyu ya qayyum ni termasuk di dalam al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam ni kalau kita baca dalam doa-doa kita, maka diharapkan penerimaannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Penerimaan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa tu sangat tinggi. Sebab Allah Taala suruh kita berdoa sebut nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik, fad'uuhu biha. Maka hendaklah kamu berdoa kepadanya dengan perantaraan nama-nama tersebut. Sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab nama-nama Allah Subhanahu wa taala ni dia mewakili sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Bila kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka penerimaan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa tersebut sangat tinggi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi hammun aw ghammun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa kesedihan ataupun duka cita. Dua kesedihan yang disebut di sini. Satu, sedih sebab perkara yang akan berlaku. Kadang-kadang kita ni bila memikirkan sesuatu yang nanti akan datang, kita rasa sedih. Satu lagi kesedihan atas perkara yang dah lepas dah. Dalam dua-dua kesedihan ini, baginda sallallahu alaihi wasallam kalau dilanda kedua-dua kesedihan ini, baginda akan berdoa baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha mentadbir segala maslahat-maslahat hamba-Nya, dengan rahmatmu astaghithu, aku meminta pertolongan, meminta bantuan. Bi rahmatika astaghith. Ini pun bagus juga kita baca di dalam doa-doa kita, dalam muqaddimah doa kita. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u 'indal karbi la ilaha illallahul لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa kesusahan, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa
La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Zat yang maha agung lagi maha penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan kepada arasy yang maha besar. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan kepada 7 lapisan langit dan Tuhan kepada bumi. Wa rabbul arsyil karim, dan Tuhan kepada arasy yang mulia. Doa-doa ni ulama sebut ini dipanggil doaul karbi, doa ketika susah. Doa ketika susah. Ni antara doa yang masyhur, yang ditulis oleh para ulama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ni ditimpa musibah susah, baca doa ni. Hakikatnya ini sebenarnya puji-pujian, tapi dalam puji-pujian ini menyatakan bahawa kita ini serah urusan kita pada Allah. Puji Allah, ya. La ilaha illallahul azimul halim. Kita sebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ada disebutkan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'il. Siapa yang disibukkan oleh berzikir untukku, berzikir kepadaku. Yang ni siapa yang disibukkan dengan berzikir menyebabkan dia ni tak sempat nak berdoa, banyak ingat Allah, sebut nama Allah, maka Allah Ta'ala kata, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ila. Aku akan beri kepada dia sesuatu yang lebih baik daripada aku beri kepada orang yang minta. Sebab tu kalau kita tengok doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang apa yang Nabi baca tu adalah puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun puji-pujian, tapi dia tu macam berdoa dah. Sebab itu tanda kita serah urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada amran qala Allahumma khirli wakhtarli. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila menginginkan sesuatu ataupun apabila ingin melakukan sesuatu, baginda membaca Allahumma, wahai Allah, khirli wakhtarli. Yani minta pada Allah Subhanahu wa taala, khirli, buatlah pilihan untuk aku. Yani aku serahkan urusan aku ni kepadamu dan buatlah pilihan untukku. Dan pilihlah untukku yang terbaik di antara urusan-urusan yang aku akan buat. Mana yang paling banyak kebaikan untuk kita? Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khirli wakhtarli. Ni bila kita nak buat satu perkara yang kita tidak tahu, dia ada kebaikan untuk kita ke tak ada kebaikan, ini doa supaya Allah Ta'ala mudahkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi amrun fawwada al-amra fihi ila Allah azza wa jalla wa tabarra'a min al-hawli wal quwwah wa sa'alahu al-huda wattiba'ahu wa sa'alahu al-bu'da 'anil dhalalah
wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun yusarru bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa sesuatu perkara, biasanya perkara ni benda-benda yang sedih ataupun kesusahan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan perkara itu pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabarra'a minal hauli wal quwwah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripada segala kemampuan yang ada pada baginda, lepaskan pada Allah. Wal quwwah, dan segala kekuatan pun Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam serah pada Allah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, dan mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ikut petunjuk tu. Kadang-kadang ada orang dia dapat dah petunjuk tu, nampak dah, tapi tak ikut. Ada tulis macam kita lah, kita nampak signboard kata pergi tah kanan, kita tak pergi, nak pergi ikut lain juga. Jadi Nabi minta petunjuk, hidayat. Hidayat di sini biasanya hidayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, hidayat kepada jalan yang lurus. Kemudian Nabi juga minta pada Allah supaya diberi taufik untuk ikut petunjuk tu, ikut jalan tu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada kesesatan, minta jauh daripada, lari daripada jalan yang lurus, minta jauh daripada terpesong daripada jalan yang lurus. Jadi kalau kita tengok doa-doa Nabi ni banyak kan, minta sesuatu yang boleh merosakkan kita. Minta kebaikan tu sebab benda baik. Tapi Nabi SAW banyak minta supaya dijauhkan daripada benda-benda yang tidak baik. Sebab apa? Bila kita ni terjauh daripada benda-benda yang tidak baik, maka peluang untuk buat kebaikan tu besar. Peluang untuk buat kebaikan ni besar. Tapi kalau kita ini disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan kita daripada Allah, maka peluang untuk buat benda baik itu jadi kecil, jadi sikit. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kesusahan. Kadang-kadang orang sanggup buat apa sahaja dalam sebab susah. Dia sanggup buat apa sahaja. Jadi pada waktu yang kritikal macam tu, Nabi SAW minta supaya diberi petunjuk untuk ikut jalan yang lurus. Dan adalah baginda SAW apabila datang kepadanya sesuatu perkara yang menggembirakannya, apabila Nabi SAW mendapat sesuatu perkara yang menggembirakan baginda secara mengejut, maka baginda SAW akan sujud. Baginda SAW kharra sajidan, akan turun sujud kerana bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipanggil sujud syukur. Sujud syukur ni dari segi fiqahnya disunatkan kita sujud
disunatkan kita sujud kesyukuran, sama ada disebabkan kita ini mendapat sesuatu kebaikan. Dapat kebaikan maksudnya kebaikan yang tiba-tiba, tak disangka-sangka. Kalau dapat kebaikan semata-mata, kita hari-hari sebenarnya Allah Ta'ala bagi macam-macam dah kebaikan. Kalaulah dengan semua kebaikan yang kita dapat biasa hari-hari dapat bangun pagi, boleh menyawa, boleh bernafas, itu kebaikan banyak dah tu. Tapi kata ulama, bukan kebaikan yang seperti ini. Dia kebaikan yang disunatkan kita sujud ni ialah kebaikan yang datang secara mengejut tu, yang kita tak sangka-sangka, tiba-tiba boleh kegembiraan. Sunat kita sujud. Ataupun kita ini dilepaskan daripada kesusahan, kita pun tak sangka, dilepaskan daripada kesusahan. Sunat juga kita sujud. Cuma sujud itu ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia. Dalam kitab-kitab fiqh sebut cara sujud untuk menunjukkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala ini sama seperti kaifiat ataupun cara kita sujud tilawah, sujud sejadah di luar solat. Kita baca Al-Quran di luar solat, kemudian kita lalu ayat sejadah, lalu ayat sejadah, sunat kita sujud. Jadi kaifiat dia macam mana? Yang pertama sekali kena ada wuduk. Pertama sekali kena ada wuduk. Mana kata kalau tidak ada wuduk, sujud itu tak sah. Kena ada wuduk. Yang kedua kena ada takbir, dipanggil takbiratul ihram. Tak kira lah takbir itu sama ada kita sambil duduk ataupun dalam keadaan berdiri, tertakbir. Kemudian yang ketiga sujud. Dalam sujud itu kita nak buat apa? Kita zikir puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita duduk beri salam. Bagi salam. Ini syarat-syarat dia. Jadi kalau kemudian menghadap kiblat, yang tu yang paling awal sekali. Selepas ada wuduk menghadap kiblat. Bukan main sujud gitu je. Ia tak jadilah. Wallahu alam, ini yang dimuktamadkan di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Khair. Dan sujud syukur ini adalah satu sunnah. Nabi SAW pun ajar kita, bila dapat sesuatu kegembiraan yang mengejut, Nabi pun turun sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala bismillahi at-tuklanu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Rawahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila keluar daripada rumahnya, baginda membaca doa bismillahi at-tuklanu 'ala Allah. Bismillahi at-tuklanu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ini doa keluar rumah. Tak kira lah keluar pergi mana pun. Disebut dalam hadis ni apabila nak baginda sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah, baca bismillahi dengan nama Allah, at-tuklanu 'ala Allah. Segala penyerahan atas Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata, tidak ada daya untuk menghalang daripada maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada upaya untuk melakukan ketaatan
melainkan dengan keizinan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi sunat juga kita baca ni. Bismillahi at-tuklanu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah bila keluar rumah. Ada lagi riwayat-riwayat yang pendek. Maksudnya bila satu orang tu keluar daripada rumah untuk bersafar, ada riwayat sebut dibaca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah, zat yang maha pemurah lagi maha pengasih, aku bertawakal kepada Allah. Yang ini aku berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibaca ayatul kursi. Baca doa ni baca ayat kursi, maka dalam perjalanan dia akan terpelihara sehinggalah dia balik. Hinggalah dia balik. Keluar dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, kemudian baca ayat kursi, maka dalam perjalanan dia itu dia akan terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak baik sehinggalah dia pulang ke tempat dia, ke rumah dia. Ini hadis yang dibacakan tadi, Bismillahi at-tuklanu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inna na'udzu bika min an nazilla aw nadilla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Rawathu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila keluar daripada rumahnya, baginda membaca doa Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Allahumma, wahai Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami memohon perlindungan denganmu, min an-nazilla, daripada kami tergelincir melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang dilarang, au nadilla, ataupun daripada kami tersesat daripada jalan kebenaran, au nadlima, minta perlindungan daripada kami buat zalim pada orang lain, au nudlama, ataupun orang buat zalim pada kami, au najhala, ataupun kami bertindak jahil kepada orang lain, menyebabkan kemudaratan kepada orang lain, au yujhala alaina, ataupun orang lain bertindak jahil ke atas kami, menyebabkan mudarat kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca bila keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nazilla aw nadilla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Doa-doa ni kalau boleh hafal baguslah Arabnya. Tapi paling-paling kurang kita keluar rumah tu doalah untuk keselamatan diri kita. Nak pergi mana-mana, itu yang utamanya. Keluar rumah kita tawakal pada Allah. Kalau nak baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, semua orang boleh baca saya rasa. Ingat belaka tu, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tanda penyerahan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala sempurnakan urusan kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim
wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Wa qala idza qala dzalika hufidha minhu sa'iral yaumi. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke masjid. Ini doa masuk masjid ni. Tapi ni doa panjang ni. Baginda membaca doa, a'udzu billahil azim. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, wa biwajhihil karim, dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, wa sultanihil qadim, dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Berlindung daripada asyaitanir rajim, berlindung daripada syaitan yang direjam. Sebab kita masuk masjid ni nak ibadat, nak ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena minta perlindungan daripada syaitan supaya ibadat kita ni tidak terganggu. Syaitan ni dipandai. Mula-mula dia bisik pada kita supaya tak usah buat lah, tak payah buat, banyak lagi masa kata. Dia bisik, tak payah buat lah. Kita nak buat juga, ada apa lagi lah dia kata. Bila kita buat, dia pun bisik pula. Kita tengok orang lain tak buat, masa orang je buat, hebat kata. Dia bisik cara tu pula, supaya kita ni rasa kita ni ada sesuatu keistimewaan daripada orang lain. Pandai setan ni. Sebab tu dah buat ibadat pun kita kena banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu dalam ibadat kita ni kecuaian, kekurangan. Jadi sebab tu Nabi SAW ajar kita masuk masjid minta lindung daripada setan. Padahal kita tempat baik dah tu, rumah Allah, tempat yang paling mulia, tapi minta lindung daripada gangguan syaitan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu membaca doa ini, hufidha minhu sa'iral yaumi, maka dia akan terpelihara daripada syaitan sepanjang hari itu. Sepanjang hari kita terpelihara daripada. Cuba try ya. Kena tampal kat depan tu biar orang boleh baca tak. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini salah satu doa masuk ke dalam masjid. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida yaqulu bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Rawathu Fatimatu Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke masjid, ini doa yang lain pula, baginda membaca bismillahi, dengan nama Allah, wassalamu ala rasulillahi, dan salam ke atas Rasulullah. Nabi baca ni tujuan apa? Nak ajar kita lah baca benda yang sama. Allahumma, wahai Allah, ighfirli dhunubi, ampunkanlah untukku segala dosa-dosaku. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala supaya diampunkan segala dosa kita. Waftahli abwaaba fadlik, dan bukakanlah untukku abwaaba fadlik, pintu-pintu kurniaanmu. Supaya kita masuk dalam masjid ini dapat buat ibadat, rahmat Allah Subhanahu wa taala mencurah-curah datang pada kita. Cuma hadis ni sebenarnya dia ada panjang lagi, dalam kitab ni didatangkan pendek. Sambungan hadis ini ditulis dalam syarah ni, wa idza kharaja qala bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik.
macam ada pencanggahan sikit sini. Kalau di bawah ni dalam syarah ni dibagi tahu bila Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi baca Allahumma bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Wahai Allah, ampunkanlah untukku segala dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Untuk masuk masjid. Bila keluar, baginda sallallahu alaihi wasallam baca bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Minta keampunan lagi. Keluar masjid pun minta ampun, masuk masjid pun minta ampun. Wahai Allah, ampunkanlah untukku segala dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu kurniaanmu. Masuk masjid, kita minta supaya Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu rahmat. Keluar masjid, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dibukakan pintu-pintu kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qala bismillah Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji Muhammadin. Rawahu Anas radhiyallahu taala anhu. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke masjid, ini doa yang lain pula. Baginda membaca bismillahi Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji Muhammad. Nabi sebut bismillahi dengan nama Allah. Wahai Allah, selawatlah ke atas Muhammad dan isteri-isteri Muhammad. Jadi Nabi minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selawat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah rahmat. Bila mohon selawat daripada Allah kepada Nabi, bermakna Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada Nabi. Kita mohon supaya Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada Nabi. Cuma rahmat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama sebut rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi dalam masa yang sama ada ta'zim, yang ini satu bentuk memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kita ni bila orang beri pada kita, kita ni duduk bawah. Jadi orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi untuk Nabi, walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri rahmat kepada Nabi, beri rahmat kepada Nabi itu tidak menjadikan Nabi itu rendah, tapi Nabi tetap mulia dengan keadaan dia. Jadi itu beberapa versi doa masuk ke masjid. Adapun doa yang biasa kita baca, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, ada dalam riwayat-riwayat yang lain, cuma kat sini tak sebutlah. Kita keluar daripada masjid baca Allahumma inni as'aluka min fadlik, pun ada juga riwayatnya. Tak ada masalah. Yang penting nak masuk masjid, nak keluar masjid, bacalah doa, ingat Allah, selawat atas Nabi. Waktu yang pentingnya. Dan satu lagi, masuk masjid niat iktikaf. Masuk masjid tak niat iktikaf, rugi banyak. Rugi banyak. Masuk masjid niat iktikaf boleh pahala free. Jalan sampai selagi duduk dalam masjid tak keluar, boleh pahala. Jadi ibadat belaka walaupun kita duduk je. Kita baca Quran ke semayang boleh pahala suku pula. Ni duduk dalam masjid tu boleh pahala dah. Tapi kalau tak ada niat iktikaf, dia masuk saja buat ibadat pun dapat pahala. Masya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri taufik kepada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.